Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Insyaallah kita akan menyambung pada malam ini kitab Al-Ghayah wa Taqrib ataupun matan Abu Syuja' dan syarahnya ataupun secara ringkas saja kita ambil daripada kitab At-Tadhibu fi Adillati Matn Al-Ghayah wa Taqrib fil Fiqh Syafi'i yang diterjemahkan sebagai syarah bagi matan Abu Syuja' fi Islam Madhab Syafi'i karangan Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Jadi kali yang terakhir kita telah membacakan berkenaan haid. Okay? Kita ulang sedikit berkenaan haid ni sebagai mungkin sebagai murajaah sedikitlah sebelum kita meneruskan perbincangan kita. Disebutkan bahawa wal haidu huwa ad-damul khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihah min ghairi sababil wilada wa launuhu aswadun muhtadamun ladza'. Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dengan cara sihat bukan kerana melahirkan dan warnanya kehitam-hitaman terasa panas diikuti dengan mual-mual pada perut. Wan nifasu huwa ad-damul khariju aqibal wiladah. Nifas pula adalah darah yang keluar kerana disebabkan oleh wiladah, ini melahirkan anak. Wal istihadatu huwa ad-damul khariju fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Istihadah pula adalah darah yang keluar pada selain hari-hari haid dan juga nifas. Jadi secara umumnya ada 3 lah darah. Darah haid, darah nifas, dan istihadah. Haid dan nifas sama-sama merupakan darah yang mana menyebabkan wanita ni dia nanti akan masuklah pada matan akan datang. Maksudnya terhalanglah daripada melakukan seperti solat, puasa dan seterusnya. Okay? Yaitu apa dia? Haid dan juga nifas. Adapun istihadah ni ialah darah yang keluar pada bukan hari haid dan nifas. Ini setelah dia suci tiba-tiba keluar darah, maka itu dipanggil sebagai istihadah. Wa aqallul haid yaumun wa lailatun wa aktharuhu 15 yauman wa ghalibuhu 6 aw 7. Paling sedikit darah haid itu adalah sehari semalam, paling banyak adalah 15 hari, umumnya 6 atau 7 hari. Ini kebiasaannya, ghalibuhu adalah 6 dan 7 hari. Pada kebanyakan wanita 6-7 hari lah. Okay? Paling sikit sehari. Okay? Sehari semalam. Tapi paling banyak 15 hari. Kalau sekiranya lebih dari 15 hari, maka dikira sebagai bukan lagi darah haid. Wa aqallun nifas lahdah. Nifas paling sebentar adalah paling sekejap adalah sebentar. Ini keluar sekali saja keluar. Okay? Wa aktsaruhu 60 yawman. Paling banyak adalah 60 hari. Wa ghalibuhu 40 yawman, dan paling banyak kebanyakan ataupun ghalibu kebanyakannya umumnya adalah pada selama 40 hari. Okay? Ini setelah melahirkan anak maka akan ada keluar darah lah. Biasanya wanita dia akan berpantang ketika itu. Dan ada juga yang melakukan biasanya mengurut tujuannya supaya memudahkan lagi darah tu, mempercepatkan keluar darah tu. Itulah kalau ada orang yang langsung tidak berurut, mungkinlah paling lama lah tu sampai ke 60 hari. Wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yawman wala hadda li aktsari. Paling sedikitnya masa suci, maksudnya waktu wanita suci, yakni selepas dia haid, maka akan datang masa suci. Paling sedikit adalah 15 hari. Maksudnya dalam tempoh 15 hari, dia mesti suci. Tidak boleh baru 5 hari tiba-tiba haid balik. Tidak. Dia mesti paling sedikit 15 hari. Jadi kalau belum sampai 15 hari tiba-tiba ada keluar darah, kemungkinan itu darah
istihadah. Maka cara kita mengetahuinya dengan melihat warna darah tersebutlah. Dan tidak ada batas untuk yang paling banyak. La hadda li aktsarihi. Batas paling panjang masa suci tidak ada batas. Ada mungkin wanita lama masa sucinya. Contoh wanita paling lama masa suci adalah ketika sedang mengandung. Okay. Ketika sedang mengandung maka 9 bulan lah dia akan suci pada ketika itu. Wa aqallu zamani tahidu fihi al-mar'atu 9 sinina wa aqallul hamli 6 ashhurin wa aktsaruhu 4 sinina wa ghalibuhu 9 ashhur. Usia minimal usia yang paling sedikit ataupun paling awal lah. Wanita yang paling awal didatangi haid adalah 9 tahun. Okay, paling awal lah. Dan paling sedikitnya wanita usia kehamilan, maksudnya paling sedikit tempoh wanita mengandung adalah selama 6 bulan. Manakala tempoh paling panjang kehamilan adalah 4 tahun dan umumnya hamil adalah 9 bulan. Okay? Umumnya adalah 9 bulan. Ini kita telah pun bahaskan pada masa sebelum inilah. Okay. Jadi semua perkiraan di atas sama ada haid, nifas, suci, semuanya ada berdasarkan istighraq, yaitu penelitian. Yakni penelitian yang dilakukan menurut kebiasaan berlaku dalam kalangan masyarakat. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ummu Salamah yang mengatakan para wanita yang mengalami nifas pada zaman Rasulullah biasanya berhenti pada masa 40 hari. Okay? Maka hadis ini pun berlandaskan kebiasaan, maka tidak dinafikan ada nifas yang melebihi waktu tersebut. Masa mengandung tadi yang paling cepat 6 bulan, paling lama 4 tahun, biasanya 9 bulan. Dalilnya adalah wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Mengandung sampai berhenti menyusu adalah 30 bulan. Wa fisaluhu fi 'amain, dan berhenti menyusu dalam masa 2 tahun. Apabila waktu mengandung dan berhenti menyusu bagi bayi adalah 30 bulan, sedang masa berhenti menyusu sendiri adalah 2 tahun, ini 24 bulan, maka masa mengandung di dalam ayat ini adalah 6 bulan. Adapun dalil tentang masa paling lama dan masa yang terjadi pada kebiasaan adalah menurut penelitian yang berlaku di dalam masyarakat. Okay? Jadi ini berkenaan, ini secara ringkas lah, kita tidak bincangkan secara detail lah dia punya perincian tentang, ataupun kita tidak ambil kira mazhab yang lain lah. Cukup kita sebagai permulaan ini kita tahu dulu apa yang secara asasnya di dalam mazhab Syafi'i, berapa tempoh wanita haid, kemudian nifas, kemudian mengandung. Baik, kita masuk pada seterusnya matan yang maksudnya yang seterusnya lah, sebab di dalam kitab kita ini tidak tulis nomor berapa. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi 8 asya. Okay? Perkara yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas ada 8. Okay? Ada 8 perkara asya. Yang pertama, as-salatu, salat. Okay? Yang keduanya adalah was-saumu, puasa. Kalau berkenaan puasa ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hukum perempuan ketika ditanya tentang yang menyebabkan kurangnya agama pada perempuan, maka baginda pun menjawab, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah bila haid datang maka wanita tidak boleh salat dan tidak boleh puasa? Okay, di dalam hadis ini menceritakan tentang kekurangan wanita pada agama. Bukan kurang wanita pada agama maksudnya kurang pengetahuan, tidak. Tapi kurangnya pada amalan. Kerana ada hari-hari yang wanita tidak boleh beramal, yakni tidak boleh solat dan tidak boleh puasa. Berbeza dengan lelaki. Lelaki tidak ada
tempo cuti. Tidak ada waktu untuk dia tidak boleh sholat ataupun puasa. Puasa ni lain sedikit lah. Puasa ni ada rukhsah juga kalau sekiranya ada sakit dan seterusnya. Tapi untuk sholat langsung tidak ada rukhsah. Meskipun sakit, selagi mana akal dia masih boleh berfikir, dia boleh melihat, maka dia sholat dalam keadaan yang dia mampu. Okay? Sholatlah dalam keadaan duduk atau berbaring atau dengan isyarat mata. Ikut kemampuan. Jadi wanita pula, kalau haid, macam mana pun dia cergas, mampu sholat, tidak boleh sholat. Maka apa yang perlu wanita buat ketika itu? Dia cuma dibolehkan berzikir dan memperbanyakkan membaca doa. Jadi mudah-mudahan dengan ibadah yang dia lakukan tu, maka dia juga akan tetap terus mendapat pahala lah. Jangan jadikan waktu kekosongan cuti kita betul-betul kita tidak mahu mengambil pahala langsung pada ketika masa lapang, maka rugilah. Okay. Wa qiraatul Quran, seterusnya membaca Al-Quran. Okay. Cuma ada dalil satu lagi tentang wanita yang haid dan nifas wajib mengqadha puasa. Okay. Maksudnya wanita tidak boleh solat dan puasa ketika haid ataupun nifas. Cuma solat ni tidak boleh, solat tidak perlu qadha. Berbeza dengan puasa. Puasa kena qadha. Dalilnya adalah berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Muza'ah berkata, aku bertanya kepada Aisyah, bagaimanakah hukum wanita haid? Maka dia diperintahkan qadha puasa, tetapi tidak diperintahkan untuk mengqadhakan solat. Lalu Aisyah pun menjawab, kami mengalami haid perkara itu, yakni haid itu pada zaman Rasulullah, dan kami diperintahkan mengqadha puasa, namun tidak diperintahkan untuk mengqadhakan solat. Okay, jadi dalil ini menunjukkan bahwa solat tidak perlu diqadha kerana solat ini terlalu banyak lah. Ini dah rukhsah bagi wanita yang haid, tak perlu diqadha, sehingga merupakan kelonggaran ataupun kemudahan lah yang Allah berikan dikarenakan disebabkan wanita ni mereka mengalami, dia special sedikit kerana mengalami haid yang akan datang pada setiap bulan. Bayangkanlah sehari sudah 5 waktu. Kalau dia haid selama 15 hari, 15 kali 5 sudah berapa banyak waktu solat yang dia perlu ganti. Maka suatu ini sedekah ataupun hadiahlah dari Allah SWT kepada para kaum wanita, sehingga mereka tidak perlu solat pada ketika mereka didatang haid, dan juga tidak perlu qadha. Beza dengan puasa, yang mana puasa hanya sebulan. Kalau sebulan tu dia datang haid, tapi mustahil lah, paling lama pun 15 hari. Kurang-kurangnya dia ada puasa selama 15 hari. Contoh 15 hari lagi dia tertinggal atau dia didatangi haid, lalu hendaklah dia mengqadhakannya pada selain waktu bulan puasa. Okay? Jadi waktunya masih ada baki, setahun ada 12 bulan. Ramadan hanya sebulan. Jadi masih ada 11 bulan tempoh untuk dia mengqadhakan puasanya. Maka insyaAllah pasti akan mampu. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan kepada seseorang dan kenapa yang dia mampu untuk memikulnya. Jadi betul, bila Allah tidak bebankan untuk wanita qadha, sudah tentu memang wanita tidak akan mampu. Okay? Tapi bila mana Allah perintahkan wanita mengqadhakan puasa, maka pastilah mereka mampu untuk mengqadhakannya. Okay? Kita masuk wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Quran. Kata Rasulullah, tidak membaca, tidak boleh seseorang yang junub, begitu juga yang haid, membaca sedikit pun daripada Al-Quran, syai'an minal Quran, sesuatu dari Al-Quran. Maksudnya orang yang junub dan juga haid tidak dibenarkan untuk membaca Al-Quran kerana mereka dalam keadaan tidak suci. Cuma apa beza antara orang yang junub dan orang yang haid? Orang yang junub sekaligus dapat dihilangkan dengan mandi wajib. Adapun orang yang haid, maka tidak boleh terus mandi, dia kena tunggu suci. Okay? Barulah dia boleh mandi wajib. Okay?
Jadi cuma ini ada pembahasan lah, kalau di dalam mazhab lain mungkin sebahagiannya ada yang menganggap hadis ini tidak sahih ataupun ada tafsirannya, wallahu alam. Sebab memang sebagian dalam mazhab lain ada yang menyatakan bahwa membaca Quran ini hanya dilarang bagi orang yang junub. Okay? Adapun haid tidak dilarang. Ini berdasarkan mazhab Hambali. Okay? Kalau berdasarkan mazhab Hambali, junub itu dilarang, tetapi larangannya seketika ketika dia junub dia boleh mandi. Berbeza dengan haid. Kalaulah orang yang haid dilarang membaca Quran, maka dia akan lupa. Sebab setiap bulan wanita akan didatangi oleh haid. Cuma itu dalam mazhab Hambali lah. Adapun mazhab Syafi'i tidak boleh baca Quran. Kecuali bagi dengan tujuan belajar. Dia ada pengecualian lah. Dalam mazhab Syafi'i ini banyak pengecualian. Okay, seperti mana najis juga ada pengecualian. Kan najis yang dimaafkan. Sebab tidak dapat dielakkan. Maka ada pengecualian dia. Demikian juga untuk baca Quran. Ada ulama yang memberikan kelonggaran bagi orang yang ingin menuntut ilmu, belajar, maka ketika itu boleh dia baca Al-Quran. Sebab kalau dia tidak belajar, nanti dengan alasan haid setiap bulan, maka akan lambatlah proses dia menuntut ilmu ataupun belajar membaca Al-Quran. Okay? Begitu juga, mungkin ada juga ulama yang membolehkan sekiranya ditakuti hilang hafalan, maka dia baca Quran. Dengan niat hanya untuk supaya hilang supaya hafalan Quran dia itu tidak hilang, bukan dengan niat ibadah. Gitulah yang diperincikan oleh sebagian para ulama dalam mazhab Syafi'i. Baik, seterusnya wa massul mushaf. Oke. Wa hamluhu. Yang pertama mas, ini menyentuh mushaf. Mushaf ini Al-Qur'an lah. Wa hamluhu, memikulnya, membawanya, maksudnya membawa Al-Qur'an. Dia pegang Quran serta membawa Al-Qur'an, memikul Al-Qur'an. Ini juga dilarang ketika wanita didatangi oleh haid ataupun nifas. Berdasarkan firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya, yakni Al-Quran, melainkan orang-orang yang disucikan, yakni orang yang dalam keadaan suci. Okay, surah Al-Waqi'ah ayat 79. Ada tafsiran lain dari para ulama. Ada yang menyatakan maksudnya tidak menyentuh Quran, ini Quran yang ada pada Lauhul Mahfuz, melainkan orang-orang yang suci, yakni para malaikat. Para malaikat saja yang boleh menyentuh Quran di Lauhul Mahfuz ataupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran lain lah. Sehingga itu ulama dalam mazhab lain mereka menyanggah Al-Quran ini wajib dalam keadaan suci baru boleh sentuh. Adapun hadis Nabi SAW bersabda, "Alla yamassal Qur'ana illa tahir." Okay? Tidak dibenarkan menyentuh Al-Quran kecuali bagi orang-orang yang suci. Cuma hadis ini juga sebagian ulama ada yang mengatakan tidak sahih. Cuma di sisi mazhab Syafi'i sahih lah. Okay? Di sisi mazhab Syafi'i hadis ini sahih, sehingga itu Quran itu tidak boleh disentuh dan dipikul, dibawa oleh orang-orang yang tidak dalam keadaan suci. Okay? Maksudnya kena dalam keadaan suci, ini kena suci dari hadas kecil dan hadas besar. Okay? Dia tidak dalam keadaan hadas besar seperti junub. Kemudian dia juga mesti sudah mengambil wudu. Artinya wajib, di sisi mazhab Syafi'i wajib mengambil wudu ataupun mengangkat hadas kecil sebelum memegang Al-Quran ataupun membawa Al-Quran. Kemudian wa dukhulul masjidi wat tawafu wa wat'u wal istima'u bima baina surrati war rukbah. Ya, di bawah ada tambahan yaitu masuk ke dalam masjid, kemudian tawaf, berhubungan, wal istimta', istimta'. Ini berhubungan, berjima, ini berhubungan intim suami istri. Bima baina surrati war rukbah. Maksudnya tidak boleh berjima di antara, maksudnya apa? Bersetubuh di antara surrah war rukbah, antara lutut, pusat dan lutut. Maksudnya antara itu tidak boleh. Ini tempat yang bahaya lah maksudnya. Oke, dia ada tafsiran, dia ada dalil-dalil dia. Nanti kita akan baca lah apa dalil dia. Oke, yang pertama masuk masjid.
Kenapa wanita yang haid dan nifas tidak boleh masuk masjid? Kerana dibimbangi boleh mengotori masjid. Sekiranya tidak, maka haram baginya duduk lama di masjid. Kalau sekiranya dia masuk masjid dan tidak mengotori masjid, okey, maka bolehlah untuk dia sekadar lalu. Okey, sekadar limpas. Orang sahabat cakap limpas. Kita lalu sahaja di masjid boleh, tetapi yang dilarang adalah duduk. Okey, duduk lama-lama kerana dikhawatiri akan tembus keluar darah haidnya dan dibimbangi boleh mengotori masjid. Atau mundar mandir di dalamnya namun tidaklah bermasalah sekiranya hanya duduk sebentar. Dikuatkan dengan hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La uhillul masjida li haidin wala li junub." Aku tidak menghalalkan masjid untuk orang yang sedang haid ataupun orang yang junub. Okay? Seperti yang telah dihuraikan dahulu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain dari Aisyah, dia menyatakan Rasulullah bersabda kepadanya, "Ambillah aku sejadah dari masjid." Aku pun menjawab, "Aku sedang mengalami haid." Maka baginda menjawab, "Inna haidataki laysat fi yadik." Sesungguhnya haidmu tidaklah terletak pada tanganmu. Okay? Jadi Nabi SAW pernah meminta ambil sejadah dalam masjid. Jadi Rasulullah kata, haid engkau bukanlah pada tangan. Artinya tangan boleh masuk. Jangan saja dia sendiri masuknya ini sebab rumah Nabi dan masjid Nabi hanya bersebelahan. Buka pintu rumah Nabi terus masuk ke dalam Masjid Nabawi. Okay? Jadi buka pintu, ambil sejadah, masuk balik. Ataupun sekadar lalu, ambil sekejap. Lepas tu dia pun masuk semula ke dalam rumah. Maka tidak jadi masalah. Sedangkan Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Maimunah berkata, salah seorang dari kami istri-istri Nabi pernah pergi ke masjid membawa sejadah serta membentangkannya padahal mereka dalam keadaan haid. Nah, para istri Nabi pun masuk ke dalam masjid dan dibentangkan sejadah untuk Nabi. Lalu mereka kembali masuk ke dalam rumah, sedangkan mereka dalam keadaan haid. Menunjukkan bahawa wanita tidaklah dilarang langsung sama sekali masuk ke dalam masjid. Yang dilarang itu adalah duduk menetap di dalam masjid kerana dikhawatiri dibimbangi boleh mengotori masjid. Kemudian tawaf. Tawaf pula apa dalil dia? Dalilnya berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Hakim bahawa dari Ibnu Abbas, Imam Al-Hakim mensahihkan. Sebab Imam Al-Hakim ni kitabnya Mustadrak Al-Hakim. Kitab Mustadrak beliau Al-Hakim tu mengumpulkan hadis-hadis yang di sisi beliau adalah sahih berdasarkan syarat Sahih Bukhari dan Muslim. Itu dia mensahihkan. Jadi Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna at-tawafa bil baiti mithlu salah illa annakum tatakallamuna faman takallama fala yatakallamu illa bi khair." Sesungguhnya tawaf di Baitullah, yakni di Mekah mengelilingi Ka'bah, itu adalah sama seperti solat. Hanya sahaja kamu dibenarkan berkata-kata. Kalau solat kita tidak boleh bercakap. Tapi tawaf, walaupun sambil dia bertawaf, sambil berjalan, boleh bercakap. Boleh berzikir. Atau sedang bercakap dengan orang sebelah. Boleh. Cuma, apa kata Nabi? Kata faman takallam, sesiapa yang bercakap-cakap, fala yatakallamu illa bi khair. Maka hendaklah jangan dia berkata-kata kecuali perkataan yang baik. Jadi dalam masjid, terutamanya Mekah, Masjidil Haram, maka jagalah kata-kata kita, jangan dari berkata-kata dari perkara yang lagha, yang sia-sia. Berkata-katalah yang baik kerana itu adalah merupakan tempat yang mulia. Okay? Kemudian istimta'i bima al-istimta'u bima baina surati war rukbah, yakni berhubungan suami istri antara pusat hingga lutut. Maksudnya tempat yang bahaya kerana wanita yang haid tidak boleh bersetubuh. Cuma boleh apa? Di dalam terjemah disebut boleh bercumbu, dia kata. Okay? Di antara pusat dan lututnya, di atas sama di bawahnya tu boleh, tapi jangan pada kemaluan, tidak boleh. Itu maksudnya. Ini berdasarkan firman Allah. Allah berfirman, "Fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurn. Fa-idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Oleh sebab itu, kamu hendaklah menjauhkan diri
dari wanita, yakni perempuan ketika mana didatangi haid, dan kamu janganlah mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi dari dalil ini menunjukkan bahwa wanita yang haid tidak boleh didekati. Okay? Maksudnya tidak boleh bersetubuh, begitu maksudnya. Okay? Kalau sekadar yang ringan-ringan boleh. Nah, itu tidak menjadi masalah. Okay? Yang dilarang tuh adalah antara pusat dan lutut, maksudnya di dalam tuh. Okay? Maksudnya pada kemaluan, di situ saja yang tidak dibenarkan. Ini berhubungan istimta' itulah. Okay? Istimta' ni maksudnya dia berhubungan, begitulah. Tapi ada juga terjemahan lain kalau disebut istimta' biliat contohnya kan. Istimna' salah. Istimna' pula. Kalau istimna' biliat itu lain. Maksudnya dia contohnya dia mengeluarkan air mani dengan tangannya. Itu ada hukum dia. Ada pembahasan perbincangannya. Baik. Masih ada lagi dalil. Oke, satu lagi dalil kita belum baca. Ya, ini dalil berkenaan antara pusat dan lutut nih. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah, apakah yang boleh aku lakukan terhadap istri aku ketika haid? Maka Nabi SAW pun menjawab, kamu boleh melakukan apa sahaja selama berada di atas kain, di atas sarung. Maksudnya selagi mana bahagian yang biasa ditutupi oleh sarung, yakni bahagian tengah tubuh, ya ini antara pusat dan lutut. Maksudnya di bawah kain. Kain ini kain apa? Kain pelikat lah. Antara pusat hingga ke lutut, di bawah sedikit dari lutut. Keterangan tambahan. Para ulama sepakat, telah berijma' bahwasanya hukum wanita yang nifas sama dengan hukum wanita yang haid dalam perkara yang dihalalkan serta diharamkan, serta perkara yang dimakruhkan dan yang disunatkan. Maksudnya dalam hadis ini sebut haid. Maka demikianlah juga nifas. Karena haid itu hakikatnya adalah sama dengan nifas. Maksudnya kalau dilarang bersetubuh suami istri ketika haid, demikian juga lah ketika nifas. Maka tidak boleh. Okay? Kecuali sekadar ringan-ringan seperti yang telah kita nyatakan sebelum tadi. Baik, baru kita akan masuk kepada bab seterusnya, wa yahrumu an junubi. Diharamkan bagi orang yang junub itu khamsatu asya, ada 5 perkara. Okay? Orang yang junub, ini khas bagi orang yang junub. Yang tadi orang yang haid dan nifas. Jadi ada banyak sedikit, ada 8. Ini 5 saja, yaitu as-salatu wa qiraatul Qur'an wa massul mushaf wa hamluhu wa tawaf wal lubthu fil masjid. Okay? Yang diharamkan bagi junub ada 5, salat, membaca Quran, menyentuh Quran, membawa Quran, tawaf, dan tinggal di masjid. Jadi dia cuma dikurangkan dikurangkan berhubungan suami istri. Kemudian apa lagi tadi? Apa lagi? Ada beberapa lah. Jadi kalau yang tadi 8 ada tambahan solat, ada puasa. Oke, puasa pun tidak ada. Kemudian membaca Quran sama, membaca Quran, menyentuh Quran, membawa Quran sama, tawaf pun sama. Kemudian tinggal di masjid. Ini duduk di masjid. Oke, sama lah kalau di dalam tadi masuk ke dalam masjid orang yang haid. Cuma dia ada perincian lah, masuk ke dalam masjid ini bukan bermaksud diharamkan secara mutlak, tetapi sekiranya dia masuk kemudian boleh mengotori masjid. Sebab ada dalil-dalil menunjukkan bahwa wanita juga di zaman Nabi ataupun istri-istri Nabi masuk ke dalam masjid membentangkan sejadah, sedang mereka ketika itu dalam keadaan haid. Baik, kita sudah berapa menit? InsyaAllah kita akan sambung lagi nanti pada perkara, ataupun kita akan perincikan lagi dengan menyebutkan beberapa dalil berkenaan perkara yang diharamkan bagi orang yang junub ini pada masa akan datang, InsyaAllah. Jadi yang baik datang dari Allah, yang lemah dari saya sendiri. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan kesilapan dalam penyampaian saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.